Saya dah masuk. Baik, hari ini kita akan bincang berkait dengan bab yang keempat ni, iaitu perkataan perbincangan berkait dengan irsad, al-irsadu, qad tusamma at-tashim. Tashim itu daripada perkataan sahmun, anak panah, tunjuk. Anak panah kan dia menunjuk pada suatu tempat. Kita saya rekod lah. Baik, kita mulakan nabda dirasatana fi hadha as-sabah bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. Baik. Tajuk kitanya pagi ini maudhu'una fi hadha as-sabah wa al-irsad. Rasdun. Daripada perkataan rasdun, al-irsad rasada yarsudu irsadun. Arsada yarsudu irsad. Arsada maknanya al-i'dad, menyediakan. Waqad tusamma, dan dinamakan juga, sungguhnya kadang-kadang dinamakan dia juga sebagai at-tashim. Maknanya at-tashim ni maknanya memberi arah ataupun memberi anak panah. Daripada perkataan sahmun, panah, anak panah tu. At-tashim maknanya memberi anak panah, maknanya memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Baik. Al-irsadu fil lughah. Irsad, makna bagi irsad di dalam bahasa at-tahayya'ah. At-tahayya'ah. Tu huruf ta' tu. Tahayya'ah maknanya menyediakan. Wal i'dadu pun sama, makna menyediakan, mempersiapkan. Irsad. Yuqalu wa yuqalu dhalika lughatan. Yuqalu dhalika dikatakan lughatan dari segi bahasa. Ini perkataan bahasa orang guna macam mana? Arsada syai'a lisyai'i. Arsada syai'a lisyai'i. Iza a'addahu lahu. Arsada maknanya menyediakan ia akan sesuatu bagi sesuatu. Kita siap sedia. Misalnya, kita siapkan kerja rumah untuk kita takdim misalnya. Mana mempersiapkan sesuatu untuk kita lakukan sesuatu. Itu dipanggil arsada. Tujuan untuk nak melakukan sesuatu. Iza a'addahu lahu, apabila ia bersedia baginya. Bersedia a'addahu maknanya menyiapkan akannya sesuatu tadi, lahu baginya, bagi sesuatu yang lain. Siapkan meja untuk makan, misalnya. Siapkan. Wa minhu, dan setengah daripada perkataan dalam bahasa lagi, penggunaan arsada tu. Arsadu al-jaisha, aku mempersiapkan, menyediakan al-jaish, akan tentera. Mempersiapkan, menyediakan tentera lil qital, untuk mereka itu masuk dalam medan peperangan. Ataupun wal farasa, aku menyediakan, mempersiapkan al-faras, kuda, littiradi, at-tirad,
Sirat tu maknanya untuk nak masuk ke dalam medan peperangan juga. Sirat, medan peperangan yang besar. Baik. Boleh faham tak setakat tu dari segi bahasa? Boleh tak ni? Boleh Ustaz. Maknanya mempersiapkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lain. Ini tengah daripada muhassinat maknawiyah. Keelokan dari segi makna roh yang terdapat di dalam satu-satu ayat ataupun syair ke ataupun ayat Quran. Wal irsadu fil istilah, dan irsad maknanya menunjuk atau menyiapkan ataupun bersedia fil istilah, di dalam istilah. Istilah ini istilah ilmu balaghah lah. Apa makna dia? Ayyuja'ala, bahawa dijadikan qabla akhiril ibarah, sebelum daripada akhir ibarah. Kita menjadikan sebelum, maknanya dalam satu ayat, kita jadikan sebelum daripada akhir ayat tersebut, mana tengah-tengah ke, ataupun hadapan dia ke, allati harfun qabla akhiril ibarah allati laha harfu ruwiya ma'rufun. Harf allati laha harfu rawiyun, harfu rawiyin ma'rufin. Ada padanya hirfu yuj'ala qabla akhiril ibarati allati laha hirf, sesuatu perbuatan, hirfu rawiyin ma'rufin, sesuatu yang diketahui. Rawi itu maknanya sesuatu yang datang, yang diketahui, iaitu apa? Wahwa akhiru hirfin yubna alaihi nasakul kalami. Payah ni dia punya makna dia. Wahwa akhiru hirf, iaitu suatu benda, pekerjaan, yubna alaihi, yang dibina ke atasnya, nasakul kalami. Nasak yang kita jadikan sesuatu yang mana kalam itu ataupun ibarah bagi sesuatu ayat itu, kita nak cakap macam mana ni? Kita buatkan sesuatu yang menjadi tunjang bagi ayat tersebut. Itu lagi mudah perkataan. Kita jadikan sesuatu yang menjadi tunjang bagi ayat tersebut, ma yadullu alaihi akhir hadzal akhir. Yang mana tunjang ayat tersebut yang duduk tengah-tengah ataupun awal tu, itu yang menunjukkan bagi kehendak pada akhir ayat. Kita jadikan sesuatu, maknanya terdapat sesuatu petunjuk di dalam satu-satu ayat yang duduk kat tengah-tengah, yang mana petunjuk tersebut menjelaskan apa yang dikehendaki pada akhir ayat. Macam tadilah, kita sediakan meja. Apa tujuan sediakan meja tu? Untuk kita hidangkan makanan akhir. Itu dia punya tujuan untuk irsad. Kita sediakan sesuatu untuk tujuan sesuatu yang lain. Itu makna dia. Kita buat sesuatu tersebut yang kita buat tu terdapat pada tengah-tengah hayat tu. Tujuan tengah-tengah hayat tu, untuk tujuan dia apa? Untuk nak menjelaskan apa yang akan dilakukan pada akhirnya nanti. Okey ke ni? Cakap macam keling aja kan? Boleh faham tak? Macam kita sediakan makan meja untuk kita nak makan akhir tu. Boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh faham je?
InsyaAllah. Irsad tu maknanya kita macam kita buat sesuatu yang ada tujuan. Faqad ya'ti bihi as-sami', kadang-kadang datang bihi as-sami', orang yang mendengar, qabla an yantiqa bihil mutakallim. Maknanya kadang-kadang sudah faham. Ya'ti bihi as-sami', maknanya datang perkara tersebut, maknanya dapat difahami perkara tersebut as-sami' oleh orang yang mendengar, sebelum an yantiqa, qabla an yantiqa, sebelum dipercakapkan bihi al-mutakallim, oleh orang yang bercakap. Dia buat mari perkataan awal, tetapi dia buat mari perkataan awal yang kita kata apa? Yang sebenarnya yang dikehendaki oleh orang tu hujung tu sebenarnya. Macam mak awak cakap awak lah. Mak pergi beli goreng pisang. Waktu petang kan. Pergi beli goreng pisang. Agak-agaknya untuk apa tu akhir dia? Pergi beli goreng pisang. Untuk apa agaknya akhir? Minum petang. Biasanya untuk kita makan sama-sama keluarga pada waktu petang. Tapi dia tak cakap lah bahawa Ahmad, nanti kita nak makan sama-sama petang ni. Kamu pergi belilah goreng pisang. Dia tak cakap begitu. Maknanya perkataan mak awak tu walaupun tak habis lagi dia punya aktiviti dia, tapi dah dijelaskan awal. Ahmad, pergi beli goreng pisang. Waktu petang dah ni. Maknanya nanti kita akan sama-sama makan goreng pisang nanti pada waktu petang. Begitu seolah-olahnya. Itu maksud bagi al-irsad. Irsad tu maknanya macam kita menunjukkan suatu benda untuk suatu benda yang lain. Ataupun panah. Irsad maknanya at-tashim, meletakkan anak panah. Bagi panah kan dia tujuan untuk suatu benda kan. Tunjuk. Alhamdulillah. Waqalu fil irsad, dikatakan waqalu, dan mereka ahli balaghah berkata fil irsad, di dalam irsad ini apa? Innahu min mahmudi, innahu, bahwasanya irsad tadi min mahmudi as-sin'ati, as-sin'ah ataupun sun'ah, sungguhnya dia satu rekaan yang dipuji. Mahmud as-sun'ah, mahmud maknanya dipuji, as-sun'ah tu maknanya ciptaan ataupun rekaan. Fa inna khairal kalami, maka sesungguhnya khairal kalami, sebaik-baik perkataan, madalla ba'duhu ala ba', iaitu apabila menunjukkan setengah daripadanya akan makna setengah yang lain. Itu sebab tu ahli balaghah kata irsad ini ialah setengah daripada muhassinat maknawiyah yang paling baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab sebaik-baik perkataan ialah setiap perkataan yang digunakan, percakapan tu, setiap perkataan yang digunakan, dia menunjukkan bagi makna perkataan yang akan datang. Menunjukkan makna bagi apa yang dikehendaki pada masa yang akan datang, pada kat depan. Itu yang sebaik-baik perkataan. Maknanya irsad ini ialah sebaik-baik muhassinat maknawiyah apabila setiap perkataan yang digunakan pada awalnya menunjukkan benda yang sama, menunjukkan kepada apa yang akan dilakukan pada akhirnya. Okey? Misalnya, wa atlaqa alaihi ba'dhum, dan telah meletakkan ke atasnya, ke atas makna irsad tadi, ba'dhum, oleh setengah daripada ulama balaghah, unwan at-tashim, yakni tajuk irsad ni di bawah tajuk at-tashim. Wa huwa ma'khudhun, dan ini diambil, kataan tashim ini diambil min wad'i surati as-sahmi, daripada keadaan rupa as-sahmi, rupa bagi anak panah. Rupa bagi anak panah. Anak panah kan kita panah suatu benda kan, maknanya tuju kepada suatu benda yang kita panah. Anak panah tu maknanya kita gunakan untuk kita tujukan kepada suatu
target. Suatu target tu. Maknanya dalam irsad ini, perkataannya ada padanya target yang kita akan fahami pada ayat ataupun pada akhir ayat. Ataupun irsad ini, ayat yang digunakan kat tengah-tengah tu dah menunjukkan bagi apa yang dimaksudkan pada akhir ayat. Macam yang saya kata tadi lah. Kita kata, Syafiqah, kemaskan meja tu. Apa tujuan kemaskan meja? Untuk kita makan sama-sama nanti. Supaya meja kemas baru boleh kita makan. Itu tujuan dia. Padahal kemaskan meja itu, dengan makan itu sebenarnya, kalau kita tengok, benda yang berlainan. Tetapi, tujuan kemas meja itu, adalah untuk makan itu sendiri. Begitu dia panggil al-irsad. Lil isyarah, tujuan dia untuk menunjukkan isyarat. Bihi ilal makanil maksud, kepada tempat yang dituju, pada perkara yang dikehendaki. Al-makan al-maksud maknanya al-kalam al-maksud ataupun al-marju, benda yang diharapkan benda itu untuk dilakukan. Al-makan al-maksud makna ilal makan al-maksud, pada tempat yang dituju. Apa sebenarnya yang dikehendaki? Itu makna irsad tu. Kan as-sahmu tu, anak panah tu, kan kita tembak dia, kita panahkan pada tempat yang kita nak. Kan? Anak panah itulah dia panggil irsad tu. Kita tak panah suatu benda secara melilau aja, tak. Tak ada nak panah langit. Langit nak buat apa panah langit, bukannya boleh sampai pun. Maknanya, kita panah suatu benda tu ada pada tempat yang kita tuju. Maknanya perkataan irsad ini, ialah perkataan yang digunakan untuk kita nak tunjukkan bagi sesuatu yang memang dah orang tahu. Benda itu yang akan dilakukan. Awil makna maksud ataupun makna maksud. Makna, kalau anak panah tu tempat. Kalau perkataan tu menunjukkan kepada makna. Makna yang dikehendaki. Itu kalau perkataan. Kalau anak panah, pada tempat yang dituju. Kalau perkataan kita, nakkan kepada maksud perkataan tu. Makna perkataan. Kalau al-kalam, dia berkehendakkan kepada makna al-maksud. Wa maklum, dan diketahui. Wa maklumun, dan diketahui secara umum. Anna i'dad ma yulzamu, bahawa mempersiapkan, menyediakan. Ma yulzamu fi awalil kalam. Menyediakan sesuatu yang sepatutnya yang lazim pada awal percakapan. Lima rifati ma sayati, bagi mengetahui apa yang akan datang fi akhirihi, pada akhir bagi maksud perkataan tadi. Menyediakan sesuatu benda bagi mengetahui, untuk nak menjelaskan makna yang akan datang pada akhir. Wahuwa bimasabati wad'i surati sahmi, dan ia bimasabah maknanya sama. Wad'i, kita meletakkan surati sahmi, rupa anak panah, allati yusharu, yang akan menunjukkan biha ilal maksud, kepada maksud, yang akan menunjukkan ia dengannya, dengan panah tadi, ilal maksudi, kepada yang dimaksudkan. Dia buat perumpamaan sebagai anak panah. Sebab anak panah pasti dia akan tuju kepada tempat yang dipanah tu. Ataupun kita kalau waktu sekarang, kita kata sebagai tu, peluru berpandu. Peluru pandu kan kalau dia tembak, dia akan pandukan tempat kepada tempat yang memang dia tuju kan. Betul tak Adeh? Kanak-kanak? Betul Ustaz. Saya seorang tak cakap. Dia sampai tempat tuju. Boleh faham tak ni? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Macam peluru pandu kan orang tembak tu, kan ada tujuan dia. Bukannya tembak semata-mata. Kita tembak je lah. Tak boleh macam tu. Peluru pandu mesti dia ada padanya target dia.
Begitulah juga dengan anak panah, mesti ada target dia, tempat dia yang bulat-bulat, yang ada macam yang kita main apa tu, yang tembak-tembak dengan tangan tu apa panggil? Dart. Mana? Dam, Mana? bukan dam. Dart. Apa ni? Nah, Yang dart tu. Tu yang kita baling dengan tangan tu, apa dia panggil? baling tangan. Yang Batu seremban. Tu yang ada kan dia target dia pun bulat-bulat juga kat dinding tu. Apa? Dart. oh, Oh, dia. dak. Pandai pun awak dak ya. Baling selipak. Apa? Baling apa? Bola sepak. Apa ni awak ni mengaku dah makan ke belum? Belum Ustaz. Itulah maksud bagi irshad sebenarnya. Kita buat perkataan, yang mana perkataan tadi, sebelum daripada akhir bagi percakapan tu, tengah-tengah tu orang dah faham dah apa tujuan dia. Daripada perkataan tadi. Macam anak panah lah. Anak panah, mesti kita tahu. Anak panah ini tujuannya untuk panah pada suatu benda, suatu tempat yang khusus. Bukannya panah main-main kosong-kosong, tidak. Macam peluru pandu, pasti ada tempat yang dia tuju kalau dia dilepaskan. Alhamdulillah. Dah makan ke belum semua? Belum. Belum Ustaz. Oh, Belum. Dah. buat kalau Dah belum makan. makan. Ringan Ustaz. Ringan. Tujuan saya buat kelas pukul 9.30 tu supaya awak makan-makan dulu, seronok-seronok dulu. Jangan baru bangun tidur, jangan. Amsilatun. Ini satu misal. Antara misal-misal dia, amsilah tu jamak tu daripada perkataan misalun. Misalani, amsilatun. Ini beberapa contoh. Al-misalul awal, iaitu contoh yang pertama. Qaulullah azza wa jalla fi surati Saba'in, pada surah Saba'. Surah Saba' ni ialah surah yang ke-34 di dalam mushaf, di dalam Quran. Iaitu pada ayat 58. Sama niyata wa khamsina nuzulan. Nuzulan tu makna ayat. Itu dia buat apa tu? Dia buat ayat ke-18. 17. Mana ni? Zalika. Ustaz. Ya. Naim suruh accept dia masuk dalam Google Meet. Dia tak boleh ke? Tengok. Tak apa, tak ada pun. Macam mana ni? Nak buat macam mana nak suruh masuk tu? Tak ada permintaan ni. Mungkin kena ada email. Kalau tidak, tak boleh. Suruh dia request balik join. Nanti akan keluar dekat skrin Ustaz. Okey, sekejap. Kena request balik. Saya accept je apa-apa yang datang kat sini. Tak kisah. Siapa-siapa yang nak belajar. Nah, mana kanak-kanak tu? Saya kira boleh masuk secara automatik aja sebenarnya. Okey, kita pergi dululah. Nanti awak cakap kemudian kalau dia tak boleh masuk lagi. Misalnya, zalika jazainahum bima kafaru. Zalika, dan yang demikian itu. Jazainahum, kami balas. Okey. Boleh dah Naim? Muhammad Naim baru join. Naim! Ya Ustaz. Mana awak Naim? Kami rindu awak. Tak. Saya request nak masuk pada 9.40 tadi Ustaz. Okeylah. Okey. Maaf Ustaz, selamat. Tak apa. Zalika jazainahum bima kafaru. Demikian itu. Jazainahum. Kami balaskan akan mereka itu
jazainahum, kami balaskan akan mereka itu bima kafaru, dengan sebab mereka, dengan apa yang mereka telah kufurkan. Wahal nujza illal kafur. Wahal nujza, dan adakah diberikan balasan. Wahal nujza illal kafur, melainkan orang-orang yang kufur. Apa maksud dia ni? Siapa yang boleh tahu bagi maksud dia? Balasan kufur balasan bagi orang yang kufur. Siapa yang tahu makna dia? Saya Quran, ke mana Quran? Quran. Siapa yang boleh tengok makna dia? Kat mana Quran saya? Ada. Ini surah ayat surah yang ke-34. Sabak, surah Sabak 34 ayat yang ke-56. Okey, secara situ dia buat ayat ke-18, 17. 17. Ayat dia tersilap tu. Ini ayat yang ke-17, bukannya ayat yang ke-58 tu. Dia silap tulis tu. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi. Bukan wa hal nujazi illal kafur. Wa hal nujazi illal kafur. Bukan wa hal nujza, tidak. Wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Bima kafaru, dengan apa yang mereka kufurkan. Dan sebenarnya kami tidak menimpakan wahal nujazi, dan tidaklah sebenarnya kami membalas. Kami menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang yang kufur. Ayat dia kalau awak tengok, zalika jazainahum bima kafaru, dan demikian itu kami balaskan mereka dengan sebab kekufuran mereka. Balaskan dengan apa tu? Dengan neraka, seksa azab neraka kan? Wahal nujazi, dan tidaklah dan sebenarnya kami tidak wahal nujazi, dan tidaklah kami membalas yang demikian itu dengan neraka tadi illal kafur, melainkan pada orang yang kufur saja. Perkataan kalau kita tengok zalika jazainahum bima kafaru, dan demikian itu kami balaskan mereka itu dengan sebab kufur. Maknanya balaskan dengan api neraka. Itu ayat tu sebenarnya dah menunjukkan bagi perkataan yang akhir tu. Wahal nujazi, dan tidaklah kami balaskan mereka. Illal kafur, kecuali bagi mereka-mereka yang kufur. Maknanya balasan neraka ialah bagi orang-orang yang kufur. Dengan sebab mereka itu kufur, jadi balasan neraka itu bagi mereka-mereka yang kufur. Bima kafaru, dengan sebab sifat dan tindakan mereka itu yang kufur. Dan tidaklah balasan neraka itu melainkan kepada orang-orang yang kufur, yang kafir. Boleh faham tak yang tu, ayat ni? Apa? Boleh Ustaz. Inna muqaddimata hazihi al-ayah. Sungguhnya muqaddimah bagi ayat ini. Muqaddimah bagi ayat ini maknanya yang datang ayat yang pertama tu, muqaddimah, permulaan ayat. Zalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah maknanya balasan seksa tu. Zalika tu maknanya yang kita faham sendirilah. Balasan seksa azab neraka itu
jazainahum, kami berikan akan mereka itu, bima kafaru, dengan sebab mereka itu kufur. Muqaddimah hadhil ayah yadullu al-mutalaqi alal kalimah al-akhirah minha. Menunjukkan atas apa yang akan didapati. Mutalaqi itu maknanya orang yang membaca tadi, dia akan faham. Alal kalimah al-akhirah minha, apa yang dikatakan bagi kalimah yang akhir daripada ayat tadi. Sebab zalika jazainahum bima kafaru, sebenarnya dia sama saja. Makna dia wahal nujazi illal kafur. Maknanya pada mukadimah ayat itu dah menunjukkan ataupun mendapat kefahaman ataupun memahami orang yang membaca tadi. Pada kalimah yang akhir tu dia akan faham apa yang dikehendaki pada mukadimah ayat. Walaupun tak ada akhir bagi ayat sekalipun, orang yang baca bagi ayat ni dia dah faham dah. Zalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami memberi balasan azab neraka itu, seksa itu, bagi kami balas mereka itu dengan sebab mereka kufur. Mereka kufur. Maknanya kita dah faham ayat ini. Orang yang kufur akan diberikan azab seksa di akhirat esok. Wahal nujazi, dan tidaklah diberi balasan. Hal ni maknanya hal ini kalau awak tengok dia macam harfus soal ataupun harfu istifham. Dia di dalam soalan, satu-satu soalan, kalau dia menunjukkan bagi soalan untuk nak dapatkan maklumat, itu soalan betul. Dia panggil istifham hakiki. Kalaulah dia pertanyaan itu bukan untuk nak dapat jawapan, bahkan untuk kadang-kadang untuk nak taubih, untuk nak kita hina orang, ataupun untuk kita nak muliakan orang. Dia panggil, ataupun untuk ingkarkan orang. Ingkar, menolak sesuatu. Tapi dalam keadaan uslub istifham. Uslub dia uslub istifham. Tapi bukan tujuan untuk nak mendapat jawapan. Kalau tujuan bukan untuk nak mendapat jawapan, dia panggil, ini dia panggil majazi, istifham majazi. Wahal nujazi. Dan tidaklah kami, kalau asal ayat dia, dan adakah kami nujazi, kami memberi balasan illal kafur, kecuali orang-orang yang kufur. Maknanya tidaklah kami membalas demikian balasan seksa itu kecuali pada orang-orang yang kufur. Sebenarnya ayat yang zalika jazainahum bima kafaru dah menunjukkan makna bagi wahal nujazi illal kafur. Itu makna dia. Faman sami'a, dan siapa yang mendengar zalika jazainahum bima kafaru wahal nujazi qala duna tafkirin tawilin. Orang yang mendengar ayat zalika jazainahum bima kafaru wahal nujazi, dan tidaklah kami memberi balasan. Qala duna tafkirin tawil, tanpa kita perlu fikir panjang. Illal kafur, demikian balasan itu kepada orang yang kufur. Idza kana qad sami'a akhirul ayah qablaha. Idza kana qad sami'a akhirul ayah, itu apabila adalah ia mendengar pada akhir ayat tadi. Boleh dengar apa? Qablaha. Qablaha mana sebelum daripada ayat illal kafur itu pun dah ada dah ayat bima kafaru tu. Dia dah dengar dah perkataan itu. Maknanya tak perlu fikir panjang. Demikian balasan seksa azab neraka itu kami berikan
Kami berikan kepada mereka, kami balaskan kepada mereka dengan sebab mereka telah kufur, berlaku kekufuran, wahal nujari, dan tidaklah kami membalas mereka. Kalau tidaklah kami membalas mereka dengan azab tadi, kecuali dengan sebab mereka kufur. Itu. Makna ayat tu, makna akhir ayat sebenarnya telah ditunjukkan pada ayat yang tengah-tengah tu. Bima kafaru tu. Begitu juga ayat tadi awak boleh faham apabila awak baca ayat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Iaitu mana? Baldatun tayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang mengampuni. Ayat itu ada pada ayat yang sebelum daripadanya, iaitu ayat yang ke-15. Kalau awak tengok dalam Quran, ayat tu akan awak dapati pada ayat yang ke-15 yang Tuhan kata macam mana? Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Demi sungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak, negeri Yaman, ini masa Balqis dulu. Ayatun, ada satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Ta'ala. Sungguhnya bagi negeri Sabak tu pada zaman dahulu, ada tanda pada fi maskanihim, di dalam negeri mereka. Ayatun, ada tanda. Tanda apa? Tanda kemurahan bagi Allah Ta'ala. Jannatani, yang terdapat pada tempat mereka tadi, jannatani, iaitu dua kumpulan kebun. Ada dua kebun yang sangat luas lagi subur. An yaminin, yang terletak di sebelah kanan negeri mereka. Washimalin, ada satu kebun lagi yang luas yang terletak pada sebelah kiri negeri mereka. Ini Tuhan beri pada penduduk negeri Sabak pada zaman dahulu. Kulu mir rizqi rabbikum, maka makan olehmu daripada rezeki yang kamu dapat daripada kebun itu, yang sebenarnya itu rezeki Tuhan yang beri pada kamu. Washkurulah, dan jangan lupa untuk kamu bersyukur dengan rezeki tersebut. Negeri kamu itu, dia kata, baldatun tayyibatun. Negeri kamu itu adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Ayat ini sebenarnya dah difahami. Apa? Tuhan ceritakan tentang keelokan-keelokan. Kiranya mereka itu bersyukur pada Allah Ta'ala akan dapat. Dan dengan sendirinya kita faham, kalau mereka tak bersyukur, kafaru, dengan sebab mereka kufur. Kufur nikmat tu lah. Kufur nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dahulu. Kiranya kamu kufur, tidak bersyukur. Kufur tu lawan bagi syukur. Dan sekiranya kamu tidak bersyukur, maka kami akan dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami balaskan dengan azab-azab. Setelah mereka tidak bersyukur, kami timpakan dengan azab negeri Sabat tadi, kami timpakan dengan azab. Wahal nujari, dan tidaklah kami timpakan azab kepada mereka itu illal kafur, kecuali dengan sebab kekufuran mereka. Mana ayat yang berkait dengan kami tidak memberi azab kepada mereka kecuali dengan sebab mereka itu telah tidak mensyukuri, telah kufur dengan nikmat itu, sebenarnya dapat difaham dah ayat tersebut dengan ayat yang datang sebelum daripada dia lagi sebenarnya. Iaitu apa? Baldatun tayyibatun tu. Dengan ayat laqad kana li sabain
fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat ini sebenarnya dah dapat difahami. Sebab ayat ini dia menerangkan berkait dengan kurnia Tuhan kepada negeri Sabak dengan sebab mereka itu bersyukur. Sebagai mafhum mukhalafah dianya, apabila kamu tidak bersyukur, nescaya kamu akan ditimpakan azab. Dan tidaklah mereka yang ditimpa azab tadi kecuali dengan sebab mereka itu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya irsad ini ialah satu seni di dalam Quran ataupun di dalam syair yang mana dia menunjukkan awal lagi makna akhir bagi sesuatu kesudahan. Irsad. Makna bagi ayat yang duduk pada mukaddimah tu dah menunjukkan bagi natijah yang akan didapati pada akhir bagi ayat. Okey, boleh tak ni? Mana semua? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ya. Okey, al-misal tsani, misalnya yang kedua, qaulu Umar bin Ma'da Yakrab. Ma'da Yakrab tu. Yakrib. Itu nama orang tu, Ma'da Yakrab. Nanti kejap ada telefon. Hello, Assalamualaikum. Tengah mengajar ke apa? Nak tanya masa satu mahara juga. Esok. Satu mahara esok. Okay. Ibu mertuaku. Okey, qala Amru bin Ma'da Yakrab ataupun Yakrab. Idza lam tastati' apabila kamu tidak mampu syai'an akan sesuatu, fada'hu maka tinggal olehmu. Kalau kamu tak mampu nak buat sesuatu, tinggallah dia. Wajawizhu ila ma tastati'u, dan kamu lakukan kepada wajawizhu, maknanya kamu lakukan akannya ila ma, kepada sesuatu tastati'u yang kamu mampu buat aja. Maknanya apabila kamu tak mampu untuk melakukan sesuatu, tinggalkan dia. Lakukan apa yang kamu mampu sahaja. Dia kata begitu. Maknanya perkataan lakukan apa yang kamu mampu saja sebenarnya dah dapat difahami. Dengan apa yang dia cakap awal tu, kamu tak mampu, tinggal. Apa maksud dia? Hanya buat apa yang mampu sahaja. Begitu je lah. Kanak-kanak boleh faham tak ni? Boleh Ustaz. Aduh. Nak marah sungguh saya hari ni. Sebabnya roti canai tadi tak sedap. Roti canai Melayu yang sedap Ustaz. Ya, Roti canai yang Melayu yang sedap. itulah saya rasa roti canai mamak ni tak sedap lah. Rasa macam kering-kering gitu. Dia ambil yang ni, dah buat apa Ustaz? Dia kena roti canai Melayu juga. Awak pernah makan tak roti canai sarang burung? Sarang burung. Benar Ustaz, benar. Roti canai sarang burung tu dia roti canai dia buat bulat-bulat begitu. Bulat. Kemudian tengah tu dia tinggalkan kosong, dia pecahkan telur dekat tengah tu. Macam sarang burung kan, sarang burung tu bulat, kemudian kan dalam sarang burung tu ada telur-telur kan. Itu roti canai. Itu. Sedap tu sarang burung tu. Adam, apa yang awak nak cakap Adam, awak ni? Oh, rindu Arsad. Ada ke Arsad? Saya tak sukalah apa ni, dia kedai-kedai mamak sebenarnya saya tak suka sangat. Melainkan kalau tak ada tempat lain.
Tak boleh nak masuk saya makanan mamat. Cari dekat itu juga, Hamidi. Hamidi ceria. Faris. Ya, Ustaz. Okey. Hamidi nama mahal sekarang ya? Yalah, dulu memang kalau awak pergi kat Hamidi ceria, awak makan 2 orang. Satu pinggan tu boleh makan 2 orang. Tapi sekarang ni memang sikit. Sekarang ni makanan dia pun dah sikit. Tapi masih lagi lah. Saya pergi kat Hamidi ceria tu sebab tuan dia tu orang yang jaga solat sebenarnya. Orang jaga solat, orang jaga jemaah. Jemaah 5 waktu ada kat surau semua. Harap-harapnya berkat pada solat dia tu je lah. Makanan kita berkat masuk dalam perut, itu harapnya. Walaupun makanan dia bukannya sedap sangat pun. Kalimatu tastati'. Kalimah tastati'. Kamu mampu. Ya'ti bihas sami' yang datang dengan dia oleh orang yang mendengar. Maknanya ya'ti biha ni maknanya yafham. Memahami dengan dia as-sami' orang yang mendengar tadi. Qabla yantiqah sebelum daripada melafazkan bihal al-mutakallim oleh orang yang bercakap. Maknanya kataan tastati' yang kamu mampu itu. Kataan kalimah tastati' yang dalam ayat tadi, maknanya wajawizhu ila ma tastati'u, dan lakukanlah apa yang hanya kamu mampu. Tastati'u tu maknanya yang kamu mampu. Ya'ti biha, datang memahami dengan dia, as-sami' oleh orang yang mendengar. Qabla an yantiqa biha al-mutakallim, sebelum daripada bercakap, menutur oleh si penutur ayat ini. Amru bin Ma'ad Yaqrab tadi. Lianna awal al-kalam, kerana awal bagi percakapan, awal bagi ibarah ini, syair ini, muwatti'un wa mumahidun lahu, telah memberi isyarat dan telah memberi, kita kata, isyarat ataupun apa saya cakap, seolah-olah perkataan yang akan difahami apa yang dikehendaki pada akhir. Wa fihi ma yushiru ilaiha, dan padanya terdapat apa yang mengisyaratkan, menunjukkan kepadanya perkataan tastati' tadi, ka isyarati sahmi ilal jihatil maqsudah, sebagaimana isyarat menunjukkan saham anak panah kepada jihah, bahagian yang al-maqsudah, yang akan dituju, yang akan ditembak. Maknanya seolah-olah dia menjadi sebagai kalimah yang datang awal tu. Iza lam tastati' syai'an fada'hu tu sebenarnya dah datang, dia seolah-olah macam anak panah. Mana tempat yang dia tuju? Wajawizhu ila ma tastati'u. Itu. Itu yang dia tujunya. Jangan sekali perkara yang apabila kamu tidak mampu, jangan buat, tinggalkan aja. Buat aja perkara yang kamu mampu, yang kamu boleh buat. Al-misalu salis, misal yang ketiga, qaulu Zuhair bin Abi Sulma. Qaulu Zuhair bin Abi Sulma, sa'imtu. Aku berasa kecewa. Takalifal hayati, keberatan hidup. Takalif maknanya tanggungan berat. Al-hayati, di dalam kehidupan. Waman ya'ish, dan siapa sahaja yang hidup, tamanina haulan, selama 80 tahun, la abalaka yas'amu. La abalaka yas'amu. Mana tidak lagi dapat untuk kita bayangkan kekecewaannya. La abalaka yas'am. Dia kata Sa'im tu, Zuhair bin Abi Salman ni,
Aku dah rasa kecewa dengan keberatan yang ditimpa padaku masa kehidupan ini. Waman ya'ish, kamu cuba bayangkan. Kiranya orang hidup 80 tahun. Haulan tu mana tahun? Sana. La abalaka yas'am. Pasti mereka itu penuh hidup dalam kekecewaan. Kalau hidup sedikit sekalipun, 80 tahun tu hidup yang panjang dah tu sebenarnya kurnia Tuhan. Kalau hidup 20 tahun pun, boringnya aku hidup. Kan awak biasa cakap gitu kan. Alah boringnya hidup ni, boringnya. Bayangkan kalau orang hidup 80 tahun. Pasti dia kata, sangat boring. Itu. Bayangkan orang hidup 80 tahun. Nasib baik Tuhan. Dia berikan kepada umat Nabi SAW umur yang tidak panjang. Tapi kelebihan apa? Nabi kata, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata, umur umat aku antara 60 hingga 70 tahun saja. Bandingkan dengan umur umat-umat lain 80, 90, 1000 tahun. Ratus-ratus tahun, 300 tahun. 300 tahun tu paling sedikit. Umat kita, umat Nabi kita 60 hingga 70 tahun. Itu average dia. Kebanyakannya 60 hingga 70 tu mati. Tapi awak tahu tak, kelebihan dia ialah ada dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala kurniakan pada umat Nabi Muhammad SAW ini walaupun umurnya pendek, tapi balasan bagi setiap amalan dia berganda-ganda. Macam kita solat 5 waktu itu seolah-olah macam kita dapat pahala solat 50 waktu. 50 waktu. Yang tak akan dapat pada umat lain. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Tak ada Lailatul Qadar pada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala berikan kepada kita beberapa kelebihan-kelebihan dari segi mudah buat amal. Kita buat amal, solat ke apa-apa, kita jumpa tempat yang bersih, kita boleh solat. Umat-umat terdahulu, dia tak boleh solat atas tanah macam biasa saja, tak boleh. Dia kena solat pada masjid mereka. Masjid hanya tempat yang tertentu saja boleh ibadah. Tempat lain tak boleh. Kita boleh saja buat ibadah mana-mana. Nabi kata, Ju'ila liyal ardu tahuran. Allah Ta'ala jadikan muka bumi ini tahuran. Tempat yang bersih, yang boleh jadi padanya masjid. Masjidan. Tempat yang bersih. Jap. Okay, ada. Sekejap ya. Tunggu. Saya ada kelas. Nak. Jadi banyak buku ni. Kemudian dah bukan Malaysia.
Okey, ada student dia mari pinjam buku saya. Baik, fakalimatu yas'am, kalimah yas'am, boring, kecewa. Ya'ti bihas sami', difahami dengannya kalimah tadi oleh as-sami', oleh orang yang mendengar. Qabla an yantiqal biha al-mutakallim, sebelum daripada menyebut kembali oleh orang yang bercakap tu. Kan ada perkataan sa'im tu, la aba laka yas'am tu. Sa'im tu sama dengan yas'am kat belakang tu. Lianna awal kalam, kerana awal kalam itu muwatti'un laha, telah mengisyaratkan yang demikian itu awal lagi. Kalau dia tak cakap pun, yang akhir tu maknanya orang dah faham. Kalau hidup 20-30 tahun pun dah boring, apatah lagi kalau hidup 80 tahun lagi boring. Kalau tak sebut pun lagi orang tahu. Soalannya begitulah. Al-Mithalul Rabi' qawla Al-Buhturi Al-Walid bin Ubaid. Al-Buhturi nama dia Al-Walid ibn Ubaid. Abkikuma dam'an. Maknanya menangis. Menangis kedua-dua kamu itu dam'an. Dumuk maknanya tangisan. Menangis kamu dengan dam'an tu maknanya tangisan tu maknanya air mata tu. Dam'an tu maknanya dumuk makna air mata lah. Walau anni ala qadril jawa, walaupun aku ala qadril jawa. Al-jawa syiddatul al-wajdi. Min ishqin au haznin. Al-jawa tu maknanya bersangatan merindui. Al-wajdi tu merindui. Wajdi tu maknanya perasaan hati. Min ishqin, daripada sama ada menangis itu kerana rindu. Ishq. Au haznin ataupun huznin, ataupun dengan menangis itu kerana dengan sebab duka cita. Abkikuma, menjadikan kamu kedua menangis. Dam'an, hingga mengeluarkan air mata. Walau anni ala qadril jawa abki. Walau anni ala qadril jawa. Walaupun sungguhnya aku ini ala qadril jawa, atas kadar kadar al-jawa tu, maknanya perasaan hati. Abki. Bakai tukuma dam'an. Walau anni ala qadril jawa abki bakai tukuma daman. Walau anni ala qadri al-jawa. Sungguhnya aku atas kadar perasaan hati tadi abki. Aku menangis. Bakai tukuma. Bakai tukuma. Menangis aku akan kerana kamu berdua. Bakai tukuma. Aku menangis kerana kamu berdua. Daman. Menangis tadi bukan keluar air mata. Keluar air mata darah. Daman tu darah. Apa yang dia nak cakap kat sini? Falau waqafa al-mutakallimu inda bakaitukuma. Sekiranya berhenti oleh orang yang bercakap tadi inda bakaitukuma. Ketika dia sebut perkataan bakaitukuma, aku menangisi akan kamu berdua.
Laqala sami' daman. Nescaya akan berkata oleh orang yang mendengar tadi daman. Dengan dia akan tambah sendiri. Tangisan dengan apa? Dengan air mata darah. Maknanya, walaupun mutakallim, Buhturi tu dia tak cakap daman dekat belakang pun, orang dah boleh faham dah. Dia kata, abki kuma dam'an. Menangisi. Telah membuatkan kamu berdua menangis. Dengan keluarnya air mata. Walau ani dan sekiranya aku menangis. Ala qadaril jawa atas kadar kerinduanku kepadamu. Ataupun yang ni menangis ni dam'an ni maknanya menangis. Bukan menangis gembira asyik ni, rindu. Ini mungkin menangis dengan sebab hazin. Hazin. Mana dengan sebab apa? Duka cita. Adakah orang menangis keluar air mata darah? Biasanya orang menangis, yang orang sebut keluar air mata darah tu menangis gembira ke menangis dengan sebab duka cita? Duka cita. Okey. Walau ani dan sekiranya aku menangis. Ala qadaril jawa. Atas kadar perasaan duka citaku. Abki bakai tukuma. Nescaya aku akan menangis. Menangis akan tangisan kepada kamu berdua. Daman. Darah. Ni menangis darah ni. Tadi dam'an. Itu air mata biasa saja. Ni maknanya kalau kamu itu menangis dengan sebab rindu ke ataupun dengan sebab duka cita ke, keluar air mata, saya kalau aku menangis, aku akan menangis keluar air mata darah. Itu. Maknanya aku ini, kamu tak kuat lagi. Maknanya dari segi perasaan kamu menangis tu, duka cita kamu itu, cuma keluar air mata biasa aja. Kalau aku menangis kerana terkenangkan kamu sampai keluar air mata darah. Itu dia nak cakap ada hubungan bahawasanya kamu menangis keluar air mata. Tapi kalau aku menangis, mestilah kalau kita bercakap kan, mestilah kita lebih daripada orang lain. Takkanlah kita nak cakap, aku rendah lagi daripada kamu. Tak. Ini dia panggil uslub Arab ataupun dia panggil balaghah. Kalau kita nak cakap sesuatu, mesti kita cakap lebih kita daripada orang lain. Dengan kita buat mari misal perumpamaan yang menunjukkan kita lebih daripada orang lain lah. Orang tu kalau menangis keluar air mata aja. Aku menangis, keluar air mata darah, air mata biasa. Kalau kamu menangis, keluar air mata biasa aja. Itu tak kuat lagi kalau aku menangis. Akan keluar air mata darah. Itulah juga kalau kita buat perumpamaan kan, kita kata misalnya, kalau kamu ngamuk ya, habis seluruh rumah hancur. Kamu tak tengok lagi aku ngamuk. Apa? Apa dia punya, boleh tak awak sambung? Bumi. Apa? Kamu menangis. Kamu mengamuk. Habis satu rumah hancur. Kamu tak tengok lagi aku mengamuk. Macam mana? Apa sambungan dia? Apa sambungan dia? Pecah kepala. Tak dengar lah apa ni awak cakap. Runtuh langit. Runtuh langit. Mana? Kamu mengamuk, habis satu rumah hancur. Kalau aku mengamuk, nantilah bumi bergegar, langit runtuh. Maknanya orang dah boleh faham. Kalau kita berhenti kat situ saja pun orang dah boleh faham. Itu dia panggil irsad. Saya harap awak dah boleh faham makna irsad tu. Kalau saya tak cakap langsung seterusnya pun, awak dah boleh
teka. Awak dah boleh tuju. Kat mana saya nak tuju sebenarnya. Itu mana irsad. Saya rasa setakat itu saja. Awak bertengoklah sendiri. Al-misalul khamis qaulal buhtari ahallat dami min ghairi jurmin wa harramat bila sababin yawmal liqa'i kalami falaysa alladhi halalat halaltihi bimuhallalin walaysa alladhi harramtihi biharamin. Awak tengok sendiri yang kelima ini. Makna dia rasanya berhenti setakat ini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan-soalan tak? Yang awak nak tanya saya? Sebagaimana yang kita kata, presentation awak rekod lah. Kemudian awak hantar nanti kepada saya. Dan berkait dengan presentation tu, awak berkait dengan apa? Berkait dengan assignment. Pun nanti awak kena hantar melalui email saya juga. Kedua-duanya kena hantar. Baik Ustaz. Boleh? Boleh. Ada satu ayat Quran yang berkait dengan irsad ni. Misalnya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wasabbih bihamdi rabbika, dan puji olehmu dan tasbih olehmu, bihamdi rabbika, dengan kamu memuji Tuhan kamu, qabla tulu'i syamsi, sebelum daripada naik matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum daripada jatuh matahari, terbenam matahari. Maknanya sebelum daripada naik matahari, dah pastilah sebelum daripada maghrib kan? Belum naik matahari lagi. Maknanya belum subuh lagi, belum siang lagi. Apa makna belum siang? Maknanya belum daripada waktu maghrib. Itu benda yang sama aja. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah Allah Ta'ala itu menzalimi ke atas mereka. Kalau Tuhan tidak menzalimi manusia, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi manusia itu atas diri mereka itu mereka melakukan zalim. Tuhan tak menzalimi manusia, maka manusia menzalimi diri mereka sendiri. Ahallat dami min ghairi jurmin wa harramat, yang tadi. Ahallat dami min ghairi jurmin wa harramat bila sababin indal liqa'i kalami. Indal liqa'i kalami, dia bila sababin yaumal liqa'i kalami. Falaysa alladhi halaltihi bimuhallalin walaysa alladhi harramtihi bimuharramin, tu bukan biharamin, ataupun biharamin pun boleh, bimuharramin pun boleh. Bermaksud dia ahallat dami, telah menghalalkan darahku, min ghairi jurmin, dengan tanpa berlakunya dosa. Telah menghalalkan darahku, telah menghalalkan ia akan darahku, tanpa aku melakukan dosa. Wa harramat, dan telah mengharamkan perbicaraanku. Wa harramat, dan telah mengharamkan dia perbicaraanku, maknanya dia halangkan berlakunya perbicaraan untuk nak diadili. Bila sababin, tanpa ada sebab, indal liqa'i, ketika jumpa.
Ahallat dami min ghairi jurmin, telah menghalalkan dia akan darahku. Min ghairi jurmin, tanpa aku lakukan sebarang dosa. Wa harramat kalami, itu asal ayat dia. Wa harramat kalami bila sababin indal liqa'i. Dan dia telah menghalang aku daripada bercakap ketika bila sababin, tanpa ada sebab pun. Tanpa ada sebab apa pun, dia halang aku supaya aku tak dapat bercakap, bertutur. Liqa'i, semasa bertemu, berjumpa. Walaisa allazi halaltihi bimuhallalin. Bukanlah perkara yang engkau halalkan itu. Walaisa allazi halaltihi bimuhallalin. Itu perkara yang memang halal. Bukanlah yang kamu halalkan itu sebenarnya perkara yang memang dah halal dah. Tak. Walaisa allazi haramtihi bimuharramin biharamin. Dan bukanlah apa yang kamu tegahkan aku itu asal daripada perkara yang haram yang ditegah. Ini syair qaul al-Buhtari. Ahallat dami, telah halal menghalalkan kamu akan darahku. Tanpa aku buat dosa pun. Wa haramti, dan kamu haramkan, kamu halang aku bila sababin yaumal liqa'i, tanpa ada sebab pun pada hari kita berjumpa itu, sebarang perkataanku kamu haramkan. Falaisa allazi halaltihi bimuhallalin. Tidaklah sesuatu yang kamu halalkan itu sebenarnya perkara yang halal. Walaisa allazi haramtihi biharamin. Tidaklah perkara yang kamu tegah haram itu sebenarnya termasuk dalam perkara haram. Tak. Maknanya awak boleh faham tu perkataan ahallat dami min ghairi jurmin wa haramti wa haramat bila sababin yaumal liqa'i kalami. Dia kata falau waqafal mutakallim indal halaltihi laqala sami' bi muhallalin. Walau waqafa inda haramtihi laqala sami' bi haramin. Lianna as-sawabiq tadullu ala kalamil khitam. Kerana perkataan awal itu menunjukkan dah makna bagi perkataan yang akhir. Okey, bolehkah? Harap bolehlah. Alhamdulillah. Baik, kita rasanya kita berhenti dekat sini dulu. Kalau tak ada apa-apa, bagaimana yang saya cakap, awak kena hantar saya assignment. Tapi assignment tu bulan minggu yang ke-10 lah. Atau minggu ke-10 sebab kita akan ada lagi benda-benda lain. Yang awak nak presentation tu, saya rasa tak sempat untuk presentation dekat sini. Awak cuma presentation awak record, awak hantar kat saya. Cara awak nak buat apa sekalipun ikut awak lah. Dengan awak tunjuk slide ke apa-apa, cuma awak perlu record dan hantarkan kepada saya. Baik, Ustaz. Tapi yang kertas assignment tu pun saya nak juga awak kena hantar melalui email saya nanti. Ya, ada apa? InsyaAllah tak ada, Ustaz. Ya, siapa? Aisyah ke bercakap tadi? Siapa? Siapa yang nak tanya? Kalau ada apa-apa nanti awak email lah, ataupun awak WhatsApp saya kalau awak nak tanya apa-apa ya. Okey, kita berhenti setakat ini saja dulu sebab pukul 11 nanti saya dah ada kelas lagi insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.